antarabangsa. Okey, baik, kita lihat okey, faktor-faktor okey berkaitan dengan okey, dorongan syarikat dalam operasi antarabangsa. Kenapa? So soalan dia, kenapa syarikat-syarikat ini beroperasi okey secara antarabangsa? Okey. Dan faktor yang pertama ialah meluaskan pasaran, di mana sesebuah firma ataupun sesebuah syarikat, sesebuah firma yang ingin meluaskan pasarannya akan memasarkan barang dan perkhidmatannya ke luar negara untuk mendapat lebih ramai pelanggan. Jadi dengan lebih ramai pelanggan, maka akan dapat memaksimumkan keuntungan. Itu maknanya kalau lebih ramai pelanggan, maka dapat maksimumkan keuntungan. Contoh macam kalau katakan macam cikgu lah, boleh tak cikgu masuk dalam operasi antarabangsa? Apa pendapat kamu? Boleh ke cikgu memasuki pasaran antarabangsa, okey, dengan meluaskan perkhidmatan kelas-kelas online ke peringkat antarabangsa? Agak-agak kamu boleh tak? Agak-agak kamu boleh tak agak-agaknya? Okey. Jadi kalau kita lihat ikutkan sebenarnya ialah secara teorinya boleh. Ya, secara teorinya boleh. Okey, dapat maksimumkan keuntungan, cuma konten yang kena berbezalah. So cikgu tak bolehlah nak ajar sejarah ataupun ekonomi dalam bahasa Malaysia. Mungkin cikgu boleh ajar sejarah dalam IGCSE dan juga sebagainya. Jadi itu memang ada orang yang cadangkan cikgu untuk mengajar sejarah di peringkat IGCSE, iaitu history lah. Ajar history dalam IGCSE, tapi nantilah pelan-pelan kayuhlah. Okey, so yang pertama sekali untuk meluaskan pasaran. Itu sebab ramai ataupun banyak syarikat memasuki pasaran antarabangsa. Yang kedua, iaitu perlindungan dalam perdagangan. Di mana kalau kita lihat aktiviti ekspor barangan ke negara tertentu disekat. Disekat oleh pelbagai sekatan perdagangan seperti cukai. Jadi masalah ini boleh diatasi dengan membuka operasi pengeluaran di syarikat berkenaan, iaitu di negara berkenaan. Contohnya syarikat Kia daripada Korea bekerjasama dengan syarikat NASA Malaysia untuk mengeluar dan mengedarkan kereta jenama Kia di Malaysia. Oleh kerana pengeluaran ini dilakukan di Malaysia, maka kadar cukai yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding kereta Kia yang diimport daripada Korea. Nampak tak strategi tu? Bukan sahaja Kia, malah Toyota. Toyota pun di Malaysia. Begitu juga syarikat seperti Daihatsu yang bekerjasama dengan Pro2, dan juga syarikat seperti dulu Mitsubishi bekerjasama dengan Proton. Kemudian juga ada kerjasama di antara syarikat kereta seperti seperti Mercedes-Benz pun ada. Dan juga beberapa syarikat lain. So, perlindungan perdagangan ni maksudnya apa tahu? Kalau katakan kereta tu, contohnya Kia, daripada Korea diimport bawa masuk seketul. Kereta tu bawa masuk sini, jadi cukainya tinggi. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh syarikat Kia iaitu dia bekerjasama dengan syarikat tempatan seperti NASA. Jadi syarikat Kia bekerjasama dengan NASA, maka dia buat pengeluaran di sini, dia buka kilang di sini. So Kia bekerjasama dengan NASA, buka kilang di sini dan juga mengeluarkan kereta jenama Kia di sini. Maka dengan itu, Kia dikenakan cukai yang lebih rendah. Dan ini telah menyelamatkan keuntungan yang banyak. Jadi ini menyebabkan Kia memperoleh keuntungan yang banyak. Kerana apa?
kerana bekerjasama dengan syarikat tempatan. Okey, jadi dengan itu perdagangannya telah dilindungi daripada cukai yang tinggi. Itu maksud perlindungan perdagangan, di mana dapat mengelakkan cukai yang tinggi, iaitu dapat mengelakkan sekatan perdagangan. So itu punca kenapa syarikat ataupun firma beroperasi secara antarabangsa. Kemudian yang ketiga, kos pengangkutan yang tinggi. Kenapa sesuatu firma menjalankan operasi antarabangsanya? Kerana kos pengangkutan yang tinggi. Apa maksud kos pengangkutan yang tinggi, cikgu? Iaitu bila jarak jauh antara pasaran dengan tapak operasi, maka akan meningkatkan kos pengeluaran. Oleh itu, syarikat multinasional akan membuka tapak pengeluaran baharu di rantau-rantau ataupun di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan pasaran baharu yang disasarkan. Jadi tindakan ini dapat menjimatkan kos dan memastikan pengedaran produk dijalankan dengan selamat dan menepati masa. Jadi sebab itu, kalau katakan contoh macam Kia tadi kan. Kalau Kia kata, hantar kereta daripada Korea pergi ke Malaysia. So kos pengangkutan dia tinggi, naik kapal semua. Jadi, nak hantar banyak pula tu. Jadi lebih baik buka kilang di kawasan Malaysia sendiri sebab nak pasarkan di Malaysia. Daripada Malaysia boleh hantar ke Indonesia, boleh hantar ke Thailand, boleh hantar ke Singapura dan sebagainya. Jadi dapat mengurangkan kos pengangkutan yang tinggi. Itu sebab itu firma beroperasi antarabangsa supaya dapat jimatkan kos. Kos apa? Kos pengangkutan. Dan seterusnya, kenapa sebuah firma menyertai operasi antarabangsa? Kerana bahan mentah atau hasil bumi yang unik. Maksud bahan mentah atau hasil yang unik ni adalah maksudnya bahan mentah tu memang ada di negara tersebut saja. Bahan mentah tu di negara tersebut saja dan hasil buminya pun negara tersebut tu saja yang ada. Jadi sebab itu pindahkan operasi ke kawasan yang memang ada bahan mentah itu. Contohnya kita lihat pemindahan operasi pengeluaran ke negara-negara yang kaya dengan bahan mentah dapat mengatasi masalah kekurangan, masalah kerosakan dan juga masalah kehilangan dan bekalan bahan mentah yang tidak menepati jadual penghantaran. Misalnya, Malaysia kekurangan sumber kayu untuk membuat perabot. Maka industri perabot Malaysia, banyak kilang-kilang perabot di Malaysia ini pindahkan operasi pengeluaran ke negara seperti Thailand. Bukan Thailand. Ejaan pun salah. Bukan Thailand. Thailand. Tahi betul. Baik. Dan juga Vietnam serta Indonesia untuk mengatasi masalah ini. Maksudnya, Thailand, Vietnam dan Indonesia memang ada banyak lagi sumber kayu. Jadi, instead of bawa masuk kayu tu daripada Thailand, Vietnam dan Indonesia, lebih baik syarikat-syarikat ini membuka pengeluarannya di operasi pengeluarannya di negara-negara tersebut. Means negara-negara yang ada bahan mentah itu. Jadi sebab itu syarikat-syarikat ini memasuki operasi antarabangsa, iaitu kerana bahan mentah atau hasil bumi yang unik. Dan yang kelima ni kita lihat iaitu tenaga buruh dengan kemahiran khusus. Maknanya pekerja-pekerja dengan kemahiran yang khusus. Syarikat multinasional memulakan operasi di luar negara. Kenapa dia buat operasi di luar negara? Untuk jimatkan kos buruh. Maknanya kos pekerja.
dalam proses pengeluaran supaya dapat memaksimumkan keuntungan. Okay. So dapat maksimumkan keuntungan. So negeri seperti Thailand, Vietnam, China dan Indonesia mampu menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran dengan kos yang rendah. Nampak tak? Thailand, Vietnam, China, Indonesia boleh menyediakan pekerja-pekerja yang mahir dengan upah yang rendah. Jadi, kos upah yang lebih rendah ini membolehkan produk itu dapat dikeluarkan dengan kos yang lebih rendah. Dan seterusnya, dapat dijual dengan harga yang lebih rendah kepada pengguna. Jadi bila jual dengan harga yang lebih rendah, maka daya saingan firma dari segi barang juga dapat ditingkatkan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau harga barang itu lebih murah, maka barang itu akan lebih kompetitif, maknanya lebih ada kuasa saing yang lebih tinggi kerana harga murah. Dan macam mana untuk menghasilkan barang yang murah? Iaitu dengan iaitu menggunakan pekerja-pekerja yang upahnya rendah. Dan kita tahu bahawa kebanyakan negara seperti Vietnam, China, Indonesia, Thailand ni memang kos upah dia murah berbanding Malaysia. Berbanding Malaysia, kos upah dia lagi murah. Jadi sebab itu banyak company, banyak syarikat-syarikat telah berpindah pergi ke negara-negara ini. Untuk menjalankan operasi pengeluaran. Especially China lah. Sebab China ni, kekuatan dia ada 1.4 bilion penduduk. 1.4 bilion penduduk. Maka, kalau katakan kilang itu perlukan 300 orang. Kalau salah seorang tu nak berhenti, tak nak kerja lah sini, gaji rendah. Kan? Syarikat pun tak heran. Sebab apa? Kau nak keluar, kau nak berhenti, kau keluarlah. Beratus orang lagi nak masuk. Beratus orang lagi menunggu untuk masuk bekerja di sini. Jadi, walaupun dengan kos gaji murah, tapi ramai orang nak kerja. Jadi, kos upah yang lebih rendah ini membolehkan barangan itu. Kalau kita lihat antara syarikat yang buka kilang di China seperti Apple, kemudian seperti Dell, dan juga banyak Acer, banyak kilang-kilang elektronik yang banyak membuka kilang pengeluaran mereka di China. Kenapa? Kerana tenaga buruhnya yang murah. So sebab itu mereka sanggup untuk berpindah ke sana. Itulah antara sebab-sebab kenapa syarikat-syarikat ini memasuki pasaran antarabangsa. Iaitu pertama kerana meluaskan pasaran, yang kedua untuk mendapatkan perlindungan perdagangan, yang ketiga untuk mengurangkan kos pengangkutan yang tinggi, yang keempat kerana bahan mentah atau hasil bumi yang unik di sesebuah negara, dan yang kelima tenaga buruh dengan kemahiran yang khusus. Negara-negara tersebut memiliki tenaga buruh dengan kemahiran yang khusus. So inilah 5 faktor kenapa syarikat memasuki operasi antarabangsa. Okay. So ada soalan nak tanya? Okay. Mungkin Aisyah nak tanya? Auni, Danisha, Nazira dan juga Teh Kim Ming. Hai, Assalamualaikum. Baru masuk. Hai Teh Kim Ming. Tak ada kalau kamu tengok cikgu punya mata pun buka ni, sebenarnya tak perlu sihat sangat ni. Macam tak demam pun ada. Okey. Tak ada soalan Danisha? Ya, Nazira? Nazira okey ke? Tak ada okey, baik.
Apa pula lah geng-geng ni. Okay, kejap Ah, so, hmm. Okay. 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 Okay, saya baru masuk cikgu sebab kelas tambahan. Okay, baik. Okay, kita sambung. Cikgu terleka sekejap. Okay. Baik. Kita nampak kebaikan kepada syarikat multinasional untuk memasuki pasaran antarabangsa. Memang banyak kebaikannya, tetapi ada risiko. Ada risiko bagi syarikat multinasional. Apa risiko dia? Oh ya, walaupun kita tahu dalam ayat ni walaupun beroperasi di peringkat antarabangsa ni sebenarnya memang banyak mendatangkan kebaikan kepada syarikat multinasional, tetapi tindakan membuka operasi baru di negara lain sebenarnya mempunyai banyak risiko. Banyak risiko. Antaranya adalah seperti yang berikut, iaitu risiko kehilangan aset. Risiko kehilangan aset akibat mungkin peperangan dalaman atau luaran kerana perbezaan ideologi ataupun pandangan politik. Ada pengumuman pula. Okey. Baik. Apa maksud risiko kehilangan aset ni, cikgu? Okey. Okey, risiko kehilangan aset akibat peperangan dalaman. Baik, ada yang bertanya apa itu peperangan dalaman? Peperangan dalaman itu maknanya perang saudara. Contohnya, perang saudara ni banyak berlaku di kawasan-kawasan Iran, Iraq, kemudian kawasan seperti Afghanistan dan juga kawasan seperti di sebelah Afrika. Di mana kalau kita lihat ada parti-parti politik yang mereka ni bukan sekadar parti politik tapi mereka ada pasukan bersenjata. Di Afrika memang banyak. Nigeria, okey. So contoh parti A ni, dia bukan saja ada parti tapi dia punya pasukan senjata dia. Parti B pula, dia ada dia punya pemimpin dan juga dia punya anggota bersenjata. Dah. Okey, bila mereka tak setuju, okey, peperangan berlaku. Itu dimaksudkan peperangan dalaman. Iaitu perang dalam negara yang di antara penduduk dengan penduduk sendiri, di antara pihak tertentu dengan pihak tertentu. Puak dengan puak. Macam itulah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan sebagai peperangan dalaman. Kalau kamu tengok cerita Air Force, yang selepas cerita Mak Kilau baru ni kan ada cerita yang Air Force tu kan, selagi berjuang apa semua kan mereka jatuh ke satu tempat, kemudian tempat itu sebenarnya berlaku perang saudara di antara puak utara dengan puak selatan tu. So itu peperangan itulah dipanggil perang dalaman. Perang dalaman. Dan kalau perang luaran ini, contohnya macam serangan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraine. Bila Rusia menyerang Ukraine itu peperangan luaran, membabitkan negara-negara luar. Jadi, ini tak kisahlah perang dalaman ke ataupun perang luaran ke, akan menyebabkan risiko kehilangan aset. Apa itu kehilangan aset? Iaitu kemusnahan, kemusnahan barang-barang. Contohnya kalau katakan kita ada kilang. Contoh Malaysia ataupun Petronas ada kilang di
di Ukraine contohnya. Bila ada kilang di Ukraine, apabila Rusia menyerang Ukraine, ada kemungkinan tak kilang Petronas di Ukraine itu akan diserang? Ya. Dan mungkin juga apabila Rusia gugurkan bom, mungkin juga akan menyebabkan kemusnahan kilang-kilang Petronas yang ada di situ. Kilang Petronas pun musnah. Kemudian bila masuk tentera pula masuk mengambil barang-barang dalam kilang tersebut. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan kehilangan aset. Jadi sangat-sangat berisiko. Sangat-sangat berisiko. Jadi itu kita kata risiko dalam pasaran antarabangsa, beroperasi dalam peringkat antarabangsa, iaitu risiko kehilangan aset. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu risiko tenaga buruh. Buruh yang tidak berkemahiran atau tidak bermotivasi dalam pengeluaran. Maksud di sini ialah bila kita buka satu kilang di situ, dan kita offer pekerja-pekerja rakyat tempatan di negara itu untuk bekerja, rakyat itu tidak ada kemahiran. Tak ada kemahiran untuk bekerja dalam kilang kita. Ataupun juga tiada motivasi, tak ada ini pun nak bekerja, macam nak main je. Jadi ini risiko. Ini yang dikatakan sebagai risiko juga. Ya. Baik. Itu yang kedua, risiko buruh yang tidak berkemahiran. Yang ketiga iaitu risiko perubahan parti politik di pasaran baharu. Kerana kerajaan baharu mungkin melaksanakan polisi baharu yang akan merugikan syarikat multinasional. Sebab itu, kalau kita lihat, sebab itu salah satu sebab, bukan semestinya, salah satu sebab kenapa Malaysia tak banyak firma luar yang masuk. Kerana apa? Kerana perubahan parti politik yang tidak menentu. Sejak tahun 2018, mula-mula parti Perikatan Harapan, kan? Pakatan Harapan. Kemudian juga tak lama kemudian digantikan pula dengan Perikatan Nasional. Kemudian digantikan pula dengan BN. Ini sekarang tiba-tiba pilihan raya. So, pemerintahan itu tidak stable. Jadi, setiap kali perubahan kerajaan itu akan menyebabkan perubahan dasar. Contoh, kalau katakan perubahan itu, contohnya, contoh. Pakatan Harapan menyatakan bahawa syarikat-syarikat yang masuk ke dalam Malaysia, kita akan berikan insentif bantuan sebanyak 10% daripada kos pengeluaran, kita akan bantu subsidi. Syarikat-syarikat masuk. Kemudian katakan bertukar kepada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional kata apa? Kami batalkan subsidi itu. Malah syarikat-syarikat multinasional ini akan dikenakan cukai yang tinggi. Syarikat itu rugi. Kemudian beralih pula kepada parti yang baru. Parti baru pula kata kita akan mansuhkan cukai itu, tetapi kita kenakan levy kepada syarikat-syarikat ini. Kita kenakan pelbagai sekatan lagi. Jadi ada yang untung, ada yang rugi. Jadi perubahan parti politik, perubahan pemerintah juga akan memberi kesan kepada ekonomi dan juga pasaran antarabangsa serta keuntungan syarikat. So itu antara risikonya lah. Dan untuk baru-baru ini, kalau kita lihat, satu yang cikgu suka untuk bincangkan. Baik, kita sambung. Lama iklan kita. Baik. So, risiko perubahan parti politik. Yang ketiga. Yang keempat. Baik. Kemungkinan. Ini kemungkinan juga. Yang ketiga, yang keempat. Kemungkinan menerima bantahan masyarakat tempatan di pasaran baharu. Maknanya di kawasan baru, masyarakat tempatan membantah kerana mungkin bayaran gaji yang rendah dianggap sebagai
mengeksploitasi hak mereka. Maksudnya apa? Maksudnya, contoh macam kalau kita buka kilang di Vietnam. Okey. Kita fikir, oh Vietnam ni pekerja-pekerja dia gaji dia rendah, bagus ni. Okay. Bila kita pergi sana, tu rupanya masyarakat sana membantah. Apa ni? Kan? Syarikat ni bagi gaji rendah. Kan? Lepas tu suruh kerja daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Gaji rendah. Ini tidak adil. So, risiko menerima bantahan masyarakat tempatan. Itu. Okay. Dan yang kelima, kekurangan kemudahan asas di sesetengah negara. Kurang membangun, menyukarkan proses komunikasi antara negara dan juga akan melambatkan keputusan. Contohnya macam apa cikgu? Contohnya macam di Indonesia. Bukan semua negara kawasan Indonesia itu maju. Ada kawasan-kawasan Indonesia yang mundur. Jadi apabila syarikat kita membuka kilang di kawasan yang mundur ini, maka kita akan menerima satu kawasan yang memiliki kemudahan yang kurang. Setiap bulan kan kita buka kilang kat situ, oh penduduk dia, gaji dia murah, bahan mentah pun ada, bagus ni. Tapi rupanya internet tak ada. Kemudian juga peralatan-peralatan komputer pun tak dijual kat kawasan tu. Jadi ini menyebabkan masalah komunikasi. Itu risiko juga tu. Risiko di mana kalau kita buka di kawasan negara yang kurang membangun, maka kemudahan-kemudahan asas itu kurang sempurna. Dan bila kurang sempurna, mungkin akan menjejaskan operasi syarikat kita. Itu. Jadi kekurangan kemudahan asas juga di setengah negara kurang bangun ini juga boleh menyukarkan proses komunikasi. Itu yang kelima. Dan yang keenam, iaitu risiko kesukaran mendapat balik keuntungan. Bukan kita yang bantah, dia orang yang bantah. Ada yang tanya, cikgu, yang bayaran gaji rendah tu kita yang bantah, bukan kita, dia orang yang bantah. Contoh macam cikgu cakap tadi kan, let's say kita buka kilang di Vietnam. Sebab kita fikir, oh gaji sana rendah. Bila gaji pekerja sana rendah, kalau kita buka kilang, kita akan dapat untung banyak. Sebab kita perlu bayar gaji rendah je. Tu orang di sana pula, orang Vietnam pula bantah. Kan? Dia kata, apa ni syarikat Malaysia ni bayar gaji rendah. Kan? Ini dah suruh kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang. 8 pagi sampai 5 petang. Ini mengeksploitasi kami. Rakyat Filipina tu yang, rakyat Vietnam tu yang bantah. Jadi, risiko pada kita, alamak. Dan kita fikirkan bayar gaji rendah, rupanya kena bayar gaji tinggi juga. Itu risiko. Itu yang dipanggil risiko. Dan yang keenam ni, iaitu risiko kesukaran mendapat balik keuntungan. Kerana ada sesetengah negara menghadkan syarikat-syarikat multinasional ni hanya boleh mengalirkan sebahagian keuntungan keluar daripada firma induk. Sebahagian keuntungan keluar daripada firma induk dan bakinya dikendaki dilaburkan semula dalam pasaran tempatan. Apa maksudnya cikgu? Maksudnya begini. Maksudnya begini, iaitu let's say lah Petronas. Dia buka kilang di Vietnam tadi. So katakanlah keuntungan dia buat Petronas tu di Vietnam tu, keuntungan dia katakanlah 100 juta setahun, 100 juta. Kerajaan Vietnam kata apa? Sepatutnya keuntungan 100 juta tu bawa balik ke Malaysia.
Tapi kerajaan Vietnam kata apa? Oh tak boleh. Tak boleh. No, no, no. You nak bawa balik, you hanya boleh bawa balik ke Malaysia hanya 30 juta saja. 70 juta lagi, you kena invest kat sini lagi. Dekat negara Vietnam lagi. Caranya macam mana? Okay, you kena buka lah. Apa-apalah you boleh buat. Okay, you bayar cukai ke, kemudian you buka another branch ke, ataupun you buka lagi kilang lain ke. So you tak boleh simply bawa ke sana, bawa balik ke Malaysia. No. Itu risiko. Sebab ada negara yang memang dia hadkan. Dia hadkan syarikat-syarikat daripada bawa balik keuntungan ke negara asal. Kerana apa? Kerana syarikat ataupun kerana kerajaan ataupun negara tersebut dia pun nak jaga dia punya mata wang. Bayangkan kalau Petronas dia buka kilang di Vietnam, dia akan pakai mata wang Vietnam, betul? Bayar gaji mata wang Vietnam, kemudian bayar bahan mentah guna mata wang Vietnam, kemudian bayar sewa kilang, semua duit Vietnam. Dan keuntungan dia pun sudah tentu dia dapat keuntungan dalam bentuk duit mata wang Vietnam. Jadi, bila keuntungan mata wang Vietnam tu dia nak hantar ke Malaysia, maknanya apa? Duit dia keluar, betul tak? Bila duit diorang keluar, what happen to the value of the currency dia? Value dia akan jatuh. Jadi sudah tentulah government dia sekat. Dia sekat. Tak bagi. So kalau ada 100, let's say kalau ada 100 millions, only 20 million or 30 million saja boleh bawa balik ke Malaysia. The rest 70 million you cannot take it out. You just kena invest lagi dalam negara Vietnam. Dan ini kerajaan tu buat untuk apa? Untuk mengelakkan mata wang Vietnam tu daripada jatuh. Sebab bila duit keluar sudah pasti nilai dia akan jatuh. Jadi itulah antara risiko-risiko yang kita bincangkan tadi, iaitu inilah dia risiko-risiko bagi syarikat multinasional. Iaitu risiko apa? Yang pertama, risiko kehilangan aset. Yang kedua, risiko tenaga buruh yang tidak berkemahiran. Risiko yang ketiga iaitu perubahan parti politik. Yang keempat, risiko kemungkinan menerima bantahan masyarakat tempatan. Yang kelima, risiko kekurangan kemudahan asas di negara tersebut. Dan yang keenam, risiko kesukaran mendapat balik keuntungan. Baik. So ada soalan tanya, firma induk tu syarikat yang kita buka kat negara lain ke? Tak. Firma induk tu sebenarnya firma asal. Sebenarnya ayat ni salah sebenarnya. Ayat ni salah sebenarnya, risiko kesukaran mendapat balik keuntungan, kerana sesetengah negara menghadkan syarikat multinasional hanya boleh mengalirkan sebahagian keuntungan keluar kepada, bukan daripada, kepada firma induk. Bukan daripada tapi kepada firma induk. Dan bakinya dikehendaki dilaburkan semula dalam pasaran tempatan. Jadi ini maksudnya, iaitu kesukaran mendapat balik keuntungan kerana setengah negara menghadkan syarikat multinasional itu hanya boleh alirkan sebahagian keuntungan keluar kepada firma induk, sebahagian saja. Keluar kepada firma induk itu, dan bakinya dikehendaki dilaburkan semula dalam pasaran tempatan, maknanya dalam pasaran Vietnam tu sebagai contoh. Jadi inilah risiko-risiko yang dihadapi oleh syarikat multinasional. Risiko risiko tu tinggi. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Dia orang foggy, sakit mata. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada Baik, bagus Anisha. Ya, Nazira. No, I don't think so. No questions. Okey. Aish,
dan juga Oni. Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Okey. Suara segar je. Oni dah makan ke belum? Oni dah makan? Dah. Dah Dah. eh? Oni tahu tak dekat Bukit Kudu tu ada pasar malam tu. Belikan cikgu ni apa balik? Dekat mana tu tak tahu pun. Sebab saya tak duduk di Bukit Kuda. Manalah saya tahu. Okey, kamu duduk Andalas Ha. Andalas pun depan tu ada pasar malam tu. Banyak. Bila masuk kau nak beli tak? Itulah. Itulah. Okey. Ada fogging pula ni. Kuat betul. Okey, korang dengar ke bunyi fogging tu? Dengar Tak adalah. Sikit lah. Sikit-sikit lah. Okey. Baik. So, Danisha dengan Danisha dengan baik, proses globalisasi. Okey, sebenarnya membawa kebaikan kepada ekonomi Malaysia. Kerana apa? Kerana Malaysia dilihat sebagai suatu negara yang sedang membangun. Yang beroperasi, yang berpotensi bagi perkembangan perniagaan syarikat multinasional lain. Jadi, pelaburan, investment syarikat-syarikat multinasional dalam Malaysia telah pun menyumbang kepada pendapatan negara dan juga pertumbuhan ekonomi tempatan. Okey. Sebagai contoh macam kita ada belajar tadi iaitu syarikat-syarikat seperti Honda, Kia dan juga Axiata dan sebagainya buka kilang di negara kita, maka telah menyumbang pendapatan kepada negara kita dan juga membantu pertumbuhan ekonomi tempatan. Dan kerajaan Malaysia telah melakukan pelbagai inisiatif kerana menyedari bahawa kepentingan sumbangan pelaburan modal asing dalam ekonomi Malaysia. Sebab itu Malaysia memberikan pelbagai inisiatif. Inisiatif ini maknanya adalah pelbagai usaha, pelbagai tawaran kerajaan Malaysia bagi. Sebab kerajaan Malaysia sedar bahawa pelaburan asing ini sangat penting. Sangat penting dalam ekonomi. Dan apakah inisiatif tersebut? Antara inisiatif kerajaan, antara usaha-usaha tambahan kerajaan. So, inisiatif kerajaan iaitu yang pertama sebagai kita lihat iaitu peranan kerajaan dan juga yang kedua infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi yang lebih maju yang kerajaan sediakan dan juga infrastruktur serta pengangkutan yang baik serta juga inisiatif kerajaan dalam pelancongan. So kita lihat satu-satu apakah inisiatif kerajaan untuk membantu supaya pelabur-pelabur ini masuk dan membuka operasi pengeluaran mereka di negara kita. Iaitu pertama peranan kerajaan. Kita lihat pertama sekali peranan kerajaan telah mengamalkan sikap kerajaan bersikap terbuka terhadap kemasukan syarikat multinasional. Itu maknanya open. Dia tak terlalu rigid dan tidak terlalu mengetatkan kawalan, tapi lebih kepada sikap terbuka. Siapa-siapa nak masuk untuk buka kilang di Malaysia, silakan. Dan kerajaan melonggarkan kawalan terhadap aktiviti ekonomi melalui pelbagai dasar-dasar kerajaan. Undang-undang pun dilonggarkan sedikit, kemudian memberikan insentif atau bantuan yang akan mempengaruhi perkembangan globalisasi dan juga peranan kerajaan pelaksanaan liberalisasi perdagangan dan blok perdagangan seperti kawasan perdagangan bebas ASEAN ataupun AFTA untuk menggalakkan kerjasama antara negara dalam ekonomi. Apa maksud liberalisasi perdagangan, cikgu? Liberalisasi perdagangan bermaksud
keterbukaan perdagangan, di mana perdagangan itu dikurangkan sekatan perdagangan. Maknanya kurangkan cukai, kurangkan kota, semua sekatan perdagangan itu dikurangkan supaya lebih bebas. Perdagangan menjadi lebih bebas, perdagangan menjadi lebih terbuka. Itu dipanggil liberalisasi perdagangan. Okey, maka bila kerajaan laksanakan keterbukaan perdagangan ini ataupun liberalisasi perdagangan dan menjalankan blok-blok perdagangan seperti kawasan perdagangan bebas ASEAN. Maksud perdagangan bebas ni maknanya perdagangan yang bebas cukai. Jadi ini untuk menggalakkan kerjasama antara negara dalam ekonomi. Kemudian polisi ataupun dasar-dasar yang mesra perniagaan. Ya, mesra perniagaan yang dilaksanakan oleh kerajaan dan pelbagai insentif seperti pelepasan cukai, dan juga taraf perintis. So telah diperkenalkan untuk menarik syarikat-syarikat multinasional negara lain. Maknanya kerajaan melaksanakan polisi mesra perniagaan dan memberikan pelbagai bantuan insentif seperti kita kata tax exemption, kemudian taraf perintis kepada syarikat-syarikat ini untuk membuka operasi mereka di negara kita. So ini untuk menggalakkan. Dan polisi kerajaan seperti pengecualian visa untuk rakyat tertentu dan pemberian visa semasa ketibaan bagi mengalu-alukan kepakaran dari negara lain untuk menyumbang dalam ekonomi Malaysia. So maknanya pengecualian visa ni untuk pelancongan. Jadi rakyat-rakyat negara lain yang datang ke Malaysia diberikan visa bagi mengalu-alukan kepakaran dari negara lain dan mereka menyumbang dalam ekonomi Malaysia. Untuk pengetahuan kamu, this is the latest news now. Latest news, kerajaan telah membenarkan, telah menerima permohonan hampir 10,000 permohonan untuk menjadi warga negara Malaysia. Bukan warga negara lah, mungkin menjadi penduduk Malaysia. Selama, kalau tak silap cikgu, selama lebih kurang